mukhatib. Jadi kata Ibnu Jauzi ni nasihat dia kepada ulama lah ni, kepada asatizah. Maka orang yang berinteraksi dengan orang awam seperti ini, maka dia telah memasukkan dirinya dalam cabaran. Itu mukhatir. Yukhatir itu maksudnya dia telah memasukkan dirinya dalam bahaya. Fal mukhatib lihaza, orang yang berinteraksi dengan cara ini mendedahkan dirinya kepada cabaran yang berbahaya. Maksudnya dalam apa? Dalam cabaran ni, nak ubah ni dengan perkara ini, mukhatir binafsi. Sesungguhnya telah sampai kepadaku berita, kisah daripada sebahagian orang yang mana berpandangan dan beragama, maksud yatadayyan, an ba'di man kana yatadayyan. Dia kena tengok dia punya i'rab dulu. An ba'di man kana yatadayyan mimman. Jadi mimman ni dia bukan muta'alliq kepada yatadayyan, tetapi dia ini bayan kepada man. Bayan kepada man. Baru faham? Telah sampai cerita kepada aku tentang sebahagian orang yang beriktikad, yang beragama, daripada kalangan orang yang telah terpahat dalam hatinya tasbih. Jadi dia ni dah tepati, dah dengar selalu ustaz mengajar begitu, maka dah terpahat. Jadi apa cerita yang sampai kepada aku tentangnya? Dia telah mendengar sebahagian ulama berbicara tentang tanzih. Lalu dia kata apa? Wallahi, demi Allah, kalaulah aku mampu untuk beriktikad yang macam ulama ni kata, aku akan cakap, tapi benda tu dah terpahat dalam hati. Laqul tu, pasti aku akan mengucapkannya. Fallaha, kata Ibnu Jauzi, takutilah kamu kepada Allah. Ittaqullaha, itu fa'il kepada maf'ul kepada fa'il mahzuf. Maka takutilah Allah, awasilah Allah, wahai ulama, wahai penceramah, wahai ustaz, wahai doktor, wahai alim, wahai tok guru, bertakwalah kamu kepada Allah ketika kamu bertakwalah kepada Allah daripada kamu berbicara dengan orang awam dengan perkara yang dia tidak dapat menanggungnya, tanpa menggunakan kaedah dan helah, dan juga dengan berlemah lembut. Fa innahu la yazulu ma fi nafsihi, kerana tindakan itu dengannya tidak akan hilang apa yang telah terpahat dalam dirinya, dan orang yang berbicara itu mendedahkan dirinya kepada bahaya. Jadi diingatkan kaedah menyampaikan. Menyampaikan. La qultuhu law qadartu alaihi la, apa tu? La qataltuhu. Betul, silap. Ya kan, la qultuhu tadi. Kalaulah aku mampu. Maknanya ini Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi sebut zaman tu golongan Musyabbi'ah ni dah ada jiwa ekstrim, bunuh orang, halal darah. Dia geram je tengok Asy'ariyah ni. Geramnya tengok Asy'ariyah ni. Ataupun orang yang bercakap tentang tanzih ni, dia tak boleh terima ni, kata Allah tak ada tangan. Sehingga dia kata, demi Allah, kalaulah aku mampu, aku bunuh dia. Kalau boleh, kalau ada peluang, aku bunuh dia. Jadi ini yang Ibnu Jauzi sebut. Takutilah kamu dengan Allah, wahai orang yang berbicara, ketika kamu bercakap dengan orang awam dengan perkara yang dia tak dapat tanggung, tanpa menggunakan helah, dan juga dengan berlemah lembut, kerana tidaklah hilang apa yang ada dalam dirinya. Kalau kamu tak guna kaedah berlembut, kamu tak gunakan helah dan siasah, benda itu dah terpahat dalam diri dia, dia akan jadi
telinga merah, hidung kempas-kempis, bidah, haram, kafir. Jadi kamu bercakap dengan dia dengan cara yang kasar. Apa akan berlaku? Dua. Pertama apa? Pertama, benda tu tetap membeku dalam hati dia. Yang kedua, kamu tu sendiri yang bercakap itu mendedahkan dirinya kepada bahaya. Bahaya apa? Kena bunuh. Kena bunuh. Begitulah setiap perkara yang ada kaitan dengan akidah. Sebab itu, orang yang berbicara misalnya melawan Syiah, kalau di Pakistan lah, biasanya orang ini membahayakan dirinya, dia akan jadi disasarkan oleh Syiah. Jadi kalau ketika kamu nak menyampaikan, gunalah siasah tadris. Sebab itu antara siasah yang kita gunakan, kita nasihatkanlah sahabat kita yang suka sebut perkataan Wahabi itu. Kita kalau betul kita nak ajar kepada yang betul, kita jangan guna kaedah cela. Kalau kita kata kamu ni Wahabi, itu bukan mengajar, itu cela. Memanglah kalau betul pun dia begitu, tetapi benda itu tak selesai masalah. Kan kita nak hilangkan. Bukankah kita ingin menghilangkan benda yang terpahat dalam diri dia? Adakah dengan cara mencela? Adakah dengan cara cakap tanpa berhujah, menggunakan dalil-dalil yang rasin? Jadi kita elakkan daripada guna, tetapi kita terangkan. Seperti mana slogan yang disebut oleh Baba S Panjang, kamu serang, kita terang. Inilah yang dilakukan oleh pendakwa-pendakwa. Contohnya Dr. Said Foda menggunakan kaedah itu. Beliau menjalankan kerja terang dan terang. Syekh Mustafa Nadwi, berapa banyak daripada kalangan sahabat-sahabat kita yang salafi telah berubah. Satu dengan hujah, satu dengan rohani. Mengikut pengalaman sahabat-sahabat yang dulu terpengaruh dengan perkara ini. Bagaimana boleh berubah? Berubah dengan rohani. Maksudnya dengan kekuatan rohani Syekh Mustafa Nadwi, maka percakapan dia, zikir dia, doa dia, orang yang duduk tu berubah. Dia benda tu dia macam zulumat. Benda ni, tasbih ni, dia zulumat dalam hati. Jadi orang yang bercakap ni, dia juga perlu ada kekuatan rohani. Bukan kekuatan hujah je, kekuatan rohani. Perkara yang sama berlaku pada Dr. Said Foda kan. Ada beberapa tokoh yang mana dulu terpengaruh, macam contohnya Saif Al-Asri, Abdul Fattah Qudaish, Salahuddin Al-Adbili. Mereka ini bersahabat dengan Dr. Said Foda, tapi dengan hujah. Dr. Said Foda tidak suka menggunakan kaedah. Kita kalau asatizah jangan guna kaedah macam budak-budak kan. Jangan buat macam budak-budak. Kita pun kadang macam budak-budak juga. Kita sebut Wahabi. Kan saya kata jangan sebut Wahabi. Zikir Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Zikir nama Allah tu. Ya Allah bagilah, Ya Allah bagilah hidayat pada diri saya dan semua manusia. Kaedah salah. Bukan hanya menghilangkan, tapi menyebabkan apa? Menyebabkan makin menimbulkan perseteruan. Dan apatah lagi kalau lawan kita tu ekstrim, kita mendedahkan diri kita dengan bahaya. Jadi asatizah jangan berkelakuan macam budak-budak. Asatizah jangan berkelakuan macam budak-budak. Jadi kita tengok asatizah kat Facebook pun cakap macam budak-budak juga. Jadi ada caranya. Kalau memang kita ikhlas, itulah jalannya. Tapi kalau kita ni jenis memang mulut pencela, itulah jalan dia. Jadi kita menyampaikan, kita yang pertama asatizah tu sini kena faham betul. Yang akidah Asy'ariyah tu macam mana, kod kata kadang tak jelas pula. Jadi kita seronok sebut, tapi bila kita dibentangkan hujah, terdiam juga, tak boleh berbicara. Jadi sibukkan diri dengan apa, bercakap itu, bercakap ini, kadang-kadang macam budak-budak. Itulah hakikatnya. Minta maaf. Jadi sebab itu sibukkan diri dengan mengetahui apakah itu yang kata Asy'ariyah tu hujah-hujahnya, dan sibukkan diri memberi penjelasan,
memberi penjelasan demi penjelasan. Cakap dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua. Dan itulah yang mengubah dengan dicampur dengan kerohanian. Ingat, senang ke bawa orang kepada Islam? Kita tak kata kafir lah, tapi maknanya nak memasukkan nur ini, yang tasbih ini adalah zulumat. Akidah Syiah ni adalah zulumat. Syiah ni zulumat. Zulumat yang lebih besar daripada maksiat tangan. Tetapi dia bukan hanya dipuashatikan khasam itu dengan hujah, tapi hujah itu perlu dibalut dengan kerohanian. Kerohanian itulah yang akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau kita berhujah dalam masa yang sama menggunakan kaedah mencela, kita hanya melebarkan jurang saja. Melebarkan jurang, apa pun tak ada. Jadi kadang-kadang kaedah tu tak betul. Wallahu a'lam. Fanzur, maka